Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi ahlan wa sahlan kepada Ustaz Syed Ahmad Fathy kerana dapat bersama dengan PhD pada pagi ini untuk bersiaran dalam cerita Barakah Ramadan. Jadi alhamdulillah datang dari Sungai Petani. Betul. Sungai Bakar. Jalan lagi. Alhamdulillah. Hebat. Tidur. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan berbincang atau bersembang tentang isu Palestin yang masih lagi sedang bergolak pada hari hampir ke 150 lagi. Ini 149. Dan kita telah melihat pembunuhan demi pembunuhan yang berlaku di ambang Ramadan ini. Kita mengharapkan akan mencapai kemenangan dalam Ramadan nanti seperti mana yang Allah beri pada tentera Badar, tentera Ain Jalut dan sebagainya. Jadi apa yang kita dah bincang ini secara mukadimahnya adalah tentang bagaimana masyarakat bukan Islam telah berperanan dalam solidariti mereka terhadap isu Palestin. Jadi mungkin kita boleh share sedikit bahawa yang memandangkan Syed Ahmad Fathy pernah duduk di Eropah atau Eropah Timur. Mungkin boleh share dapatan pembacaan ataupun lebih banyak dalam bahasa Inggeris, bahasa Eropah. Jadi mungkin boleh berkongsilah dengan kami yang tak berapa nak Eropah ni. InsyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertamanya terima kasihlah ucapkan kerana sudilah untuk berkongsi sedikitlah pada sesi kali ini. Jadi insyaAllah kalau kita tengok sebenarnya permasalahan Palestin ataupun qadiyah Palestin dalam bahasa Eropah, the question of Palestine, dia merupakan satu peperangan yang dah lama lah. Kalau ikut macam sarjana seperti Khalidi, tak ingat nama pertama dia ada buku berkenaan dengan Palestin ni. Dia kata perang di Palestin ni dah berlangsung lebih 100 tahun. Ana lupa dia punya nama tu. Jadi sebenarnya 100 tahun tu dia ambil kira bukan daripada permulaan wujudnya negara Israel tu, tapi bermula sebelum ni waktu dipecahkan Empire Uthmaniyah lah, yang termasukkan British tu. Maksudnya waktu zaman British tu pun sebenarnya dah bermula lah penjajahan kepada Palestin lah. Dan dia daripada 1920-an tu sampai sekarang dah 2024 lah, lebih 100 tahun. Jadi sebenarnya memang penaklukan Palestin ni, kalau kita baca dalam penulisan ataupun persuratan di Eropah pun, dia memang adalah satu projek penjajahan Eropah lah. Projek penjajahan Eropah, dan dia memang dah lama, dan perancangannya bukan macam kita lah. Mesej 2-3 orang, okay, kita nak buat ni, kita buat. Tak. Perancangan dia dah memang betul-betul teliti lah. Memang betul-betul teliti. Dan sejak zaman British tu pun dia dah ada, dia panggil British Exploration Fund, di mana dia mula memetakan kawasan Palestin tu. Dia memetakan kawasan Palestin. Dia ada 2-3 persatuan lah yang memetakan Palestin ni. Memang ada dana khas. Ya, dia ada dana khas dan dia ada persatuan khas. Dan persatuan tu wujud sampai hari ni. Dan apa yang British buat tu, dia petakan, kemudian maklumat tu dia dapat kepada dia panggil apa, Zionis awal, dan diorang ni kembangkan. Antara projek dia adalah dia nak namakan semula kawasan-kawasan dekat Palestin ni kepada nama dalam Bible. Dia panggil apa, dia toponim projek lah. Maksudnya nama Arab tu dia nak kembalikan kepada nama berdasarkan Bible. Sebab persatuan ni dia ada banyak pengaruh juga lah. Ada pengaruh daripada Kristen Evangelical, ada yang pengaruh pada
kepada Zionis Kristian. Ramai orang berpandangan bahawa Zionis ni dia adalah gerakan Yahudi. Tapi sebenarnya dia adalah gerakan Kristian terlebih dahulu sebelum dia jadi gerakan Yahudi. Jadi banyak yang memulakan projek Zionis ni dia adalah Kristian Zionis lah. Dan Kristian Zionis ni dia merupakan satu gerakan yang dia punya rekod tu memang banyak. Dia ada kena lah dengan naik Templar, salib dulu. Mungkin ada, tapi dia memang sampai sekarang kalau di Amerika Syarikat, golongan yang paling kuat menyokong Israel ni adalah Evangelical Zionis. Dia merupakan orang Kristian atau orang Yahudi. Evangelical ni di Malaysia mana? Di Malaysia mana yang ini memang menyokong Israel lah, Evangelical Zionis. Jadi di peringkat awal tu memang projek yang menubuhkan negara Yahudi ni dia adalah satu projek Eropah lah, daripada awal lagi. Dan kemudian waktu tu juga orang Eropah ni dia memang ada satu racism. Eropah daripada dulu lagi dia memang ada perkauman tinggi. Perkauman dia memang tinggi. Dan dia ada unsur-unsur ideologi daripada Darwin juga. Darwin ni dia mengatakan bahawa macam survival of the fittest. Maksudnya spesies yang paling hebat sekali dia akan survive. Jadi orang Eropah zaman dulu ni dia memang kuat pengaruh Darwin tu sampai dia mengatakan diorang ni spesies Eropah ni spesies yang paling kuat lah, yang paling sepatutnya survive lah. Jadi dia akan ada kelestarian itu atas dasar kezaliman. Siapa yang paling berkuasa dia yang paling berkelangsungan tinggi. Sebab tu pada zaman dulu dia ada satu dalam kajian sains pun dia panggil eugenics. Eugenics ni dia maksudnya teori yang mengatakan bahawa orang Eropah ni yang paling superior race lah. Waktu zaman Nazi dulu Dia macam Yahudi kata dia bangsa terpilih ke. Betul juga. Dan diorang merasakan bahawa bangsa-bangsa lain ni adalah bangsa-bangsa bawahan lah, dan tak kisahlah dia pergi dibunuh ke tamadun dihancurkan. Jadi dan itulah menjadi macam ideologi asas kan. Kalau kita tengok macam mana orang Eropah ni dia pergi ke negara-negara lain lah. Di Australia dia dah hancur golongan orang Aboriginal di Australia atau apa sahaja diorang punya kalau masuk di Australia. Begitu juga dekat Amerika Latin. Kalau kita tengok ada tamadun lain macam Aztec banyak. Bila orang Eropah Spanyol datang memang hancur habis. Di Amerika Syarikat ni langsung tak ada kesan. Dia ada, tapi kesan yang jadi macam kesan dalam budaya tak ada. Dalam museum. Jadi adalah 2-3 yang survive. Tapi kesan sejarah dia. Mesti sikit lah. Bila diorang ni dah macam dah tak langsung tak signifikan, baru dia akan kita kena preserve heritage dan sebagainya. Tapi waktu tu diorang dah tak signifikan lah. Ya, kalau siapa orang tengok pizza ni makanan Mexico lah. Betul lah. Jadi begitu juga lah dengan Palestin ni. Dia anggap bahawa orang peribumi ataupun kaum Palestin tu macam boleh dihancurkan macam biasa untuk dia tumbuh dan satu negara baru lah. Tapi kalau kita tengok projek kolonial di contohnya di New Zealand, Australia, Amerika Syarikat, dia berlaku di peringkat awal. Zaman tu mungkin boleh berjaya sebab waktu tu tak ada lagi macam kita diam masa apa. Jadi macam kalau dia bunuh satu kampung pun tak ada siapa tahu kecuali orang yang dekat situ lah. Tapi kenapa kita tahu juga tu sebab waktu zaman tu dia datang bukan dengan askar, dia datang dengan missionary. Jadi missionary ni ada sebahagian dia yang diorang ni memang ada rasa humanity lah, dan diorang mencatat. Diorang mencatat betul-betul lah. Kezaliman tu memang sebiji. Dan dengan perasaan juga. Dengan perasaan. Simpati dan sebagainya. Tapi biasanya tulisan-tulisan missionary ni dia tak dimasukkan ke dalam sejarah apa ni? Sejarah mainstream dekat Eropah ni lah. Tapi di Eropah ni bermula anda rasa tahun 1960-an 70-an tu dia berlaku satu perubahan dalam mana cara kita menulis sejarah. Pada waktu tu ada, kalau kita tengok di Amerika Syarikat, ada individu seperti Howard Zinn. Howard Zinn ni dia tulis balik sejarah Amerika Syarikat tu bukan daripada sudut pandang Columbus ataupun golongan-golongan Eropah yang datang, tapi dari segi masyarakat.
Contohnya kalau perspektif yang dizalimi. perspektif orang pribumi. Kalau dalam bab 1 tu dia ceritakan pasal orang Arawak. Orang Arawak ni maksudnya kaum pribumi Red Indian yang terima Columbus tu. Dia bagi makanan dan sebagainya, tapi lepas tu dia berbunuh dan kena dihapuskan. Jadi dia tulis balik berdasarkan laporan daripada missionary yang sebelum ni tak diambil lah. Jadi selepas penulisan Howard Zinn, dia banyak lagi penulisan-penulisan yang mula nak tengok sejarah ni bukan dari sudut pandang orang yang datang menjajah, tapi daripada kalangan pribumi. Termasuklah dekat Malaysia. Dekat Malaysia ni dia lambat sikit dan sampai sekarang kalau tanya ahli sejarah, dia akan kata buku teks kita ni masih buku teks British lagi. Yang direstui oleh British. British ni kalau dalam buku teks ni dilihat sebagai pentadbir kan, bukan sebagai penjajah yang kejam. Kalau kita baca buku teks ni kita tengok, oh British ni bagus, buat apa, dia selat, dia bukan ni. Tapi dah mula kan penulisan semula tu. Kalau di universiti dia dah memang totally different lah. Dia akan tak kisahlah British ni buat kan. Kita nak tengok dari sudut aspek pribumi. Jadi kalau kita tengok di Eropah pun dia mula ada wave tu, maksudnya perubahan fikir tu. Dan orang Eropah juga kalau kita tengok dia dah mula sejak zaman dipanggil Enlightenment, dia dah mula memisahkan diri dia dengan religion lah. Maksudnya separation of secularism lah. Maksudnya dia memisahkan kehidupan peribadi dia ni dengan agama lah. Maksudnya kehidupan bernegara ni, demokrasi dan sebagainya adalah terpisah daripada agama lah. Maksudnya agama ni tak ada influence dalam polisi dan sebagainya. Jadi tapi sebenarnya ada sarjana yang katakan sebenarnya dia melahirkan agama baru lah, yang panggil humanism, maksudnya dia beriman bahawa kemanusiaan yang paling utama sekali, perasaan manusia. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni ideologi yang wujud ni dia berdasarkan perasaan. Kalau orang tu saya rasa nak jadi perempuan, jadi betul lah, itu perasaan dia. Jadi hak asasi manusia ni. Dia jadi macam tu. Walaupun kita boleh kritik ideologi itu, tapi dia ada sudut baik dia. Ada sudut baik dia. Bila dia bergabung dengan arus pemikiran baru mengenai sejarah ni, di Eropah ni dia ada satu awakening lah. Dia melihat orang pribumi ni bukan lagi daripada kacamata dulu, kacamata bahawa orang Eropah ni superior ataupun bangsa yang hebat yang kena hapuskan, ataupun bangsa lain ni kena duduk bawah dia. Jadi pada zaman bermula 60-an 70-an tu mulalah negara-negara yang sebelum ni dijajah Perancis, British ni mula dimerdekakan. Tapi walaupun dia dimerdekakan tu, kalau kita tengok struktur dia tu masih lagi struktur yang diterima oleh British dan juga Perancis dan juga Amerika. Kalau macam struktur tu tak diterima, dia still akan dihancurkan. Contohnya macam Algeria pernah ada revolusi, tapi kemudian kerajaan tu tak diiktiraf, dia akan sama lah sampai hari ni di Mesir. Mesir rakyat dibangkit nak tumbuhkan kerajaan yang demokrasi, berdasarkan rakyat demokrasi lah. Maksudnya kolon lah demokrasi. Tapi sebenarnya tak wujud pun sebenarnya demokrasi tu. Tiba-tiba tak ada minyak lah sabotan tiba-tiba itu tukar balik kerajaan yang direstui, tiba-tiba ada balik minyak. Tiba-tiba semua normal dia. Jadi kalau kita tengok di Eropah ni dia macam tu. Dan di Eropah ni pada pandangan anak lah, dia ada, kita boleh pecahkan kepada 3 lah. Yang pertama adalah kerajaan dia. Kita kena bezakan lah, orang Eropah ni dia bukanlah bila kita kata Eropah tu semuanya sama. Dia ada berbeza, ada kerajaan dia dan juga rakyat dia. Dan rakyat dia pun ada terpecah 2 lah. Yang pertama yang mungkin konservatif, yang masih lagi ada pemikiran yang kita panggil Eurocentrik lah. Maksudnya dia rasa melihat bahawa Eropah ni superior, kita kena jadi macam dulu balik, kena jadi elemen tu ada. Dia dipanggil far right movement ke ultra nasionalis dan sebagainya. Tapi ada juga golongan yang kedua tadi tu lah, yang maksudnya dia dah mula melihat orang lain ni sama macam dia. Dan pada waktu zaman
banyak penulisan-penulisan daripada sarjana Eropah sendiri yang ke arah tu lah, ke arah maksudnya manusia ni perlu sama rata lah. Kalau kita baca buku-buku macam Noam Chomsky ni dia ada tulis satu buku dia panggil Manufacturing Consent. Maksudnya macam mana media ni, walaupun media yang Amerika Syarikat ni dia tulis buku tu dalam suasana perang Vietnam. Dia sebenarnya tapi anda rasa sama je dia punya analogi dia tu. Dalam perang Vietnam tu, media tu dia memang pro peperangan. Walaupun media tu dia bukan macam Soviet ni kan. Maksudnya media yang dikawal oleh kerajaan. Media tu walaupun dia kata bebas, tapi dia tetap pro Dia kerajaan. punya mindset dah cenderung, ada kecenderungan. Dia jadi macam mikrofon kepada empire Amerika Syarikat. Jadi sama juga hari ni. Kalau kita tengok macam BBC ke CNN, dia kata dia adalah media independent, media free journalism, free speech dan sebagainya. Tapi dia memang kalau kita tengok tak payah lah, orang biasa pun boleh tahu. Dia memang pro pada peperangan empire. Tapi sekarang ni kita nampak kan dia dimiliki oleh siapa? Dimiliki. Itu pun antara kritikan Noam Chomsky lah. Tapi yang anda lihat penulisan buku dia tu, Manufacturing Consent tu, maksudnya dia punya isi dia katakan bahawa media ni dia adalah alat propaganda untuk rakyat ni terima segala kezaliman ni dia kena terima. Dia apa maksudnya menormalisasikan kezaliman tu. Dia nampak macam benda ni bagus untuk rakyat. Tapi bila anda tengok zaman sekarang, kesan dari buku dia tu, sebab di Eropah ni ramai orang baca buku dia tu. Buku tu memang antara buku yang terkenal lah. Dan kalau kita tengok perbahasan berkenaan media, memang orang akan sebut Manufacturing Consent. Maksudnya generasi sekarang ni adalah generasi yang dididik daripada penulisan zaman dulu ni. Dan sebab tu kalau kita tengok sekarang mainstream media ni memang orang buku ni sekitar 80-an. Anda rasa dalam 60-an 70-an. Dia waktu zaman perang Vietnam. Dia detail kan macam mana perang Vietnam tu Amerika Syarikat guna senjata kimia macam Agent Orange. Bukanlah buku baru-baru ni. Bukan. Dia pulang. Yang baca buku tu sekarang ni dah jadi pembuat polisi ya. Dia tak jadi pembuat polisi sebab diorang ni di Amerika Syarikat ni dia macam tak diterima sebab dia bukan harus perdana. Dia lebih kepada dalam bidang akademik. Maksudnya pemikiran akademik, maksud academician di Amerika Syarikat ni dia memang dididik sebab diorang ni kebanyakannya adalah ahli akademik, penulis ni ahli akademik dan diorang ni duduk di universiti. Jadi sebab tu gerakan aktivis ni banyak di universiti. Sebab tu kalau kita tengok sampai sekarang di protes-protes, orang tak tengok protes ni adalah protes universiti. Sebab tu di Amerika Syarikat sini dipanggil Presiden Harvard dia ni kenapa kamu tolerate apa semua benda ni kan? Tapi sebenarnya diorang tak sedar bahawa itu adalah arus yang sebelum ni dibina. Jadi itulah yang melahirkan yang pada pandangan anak golongan yang ketiga tadi yang anda kata macam diorang ni dia suruh protes dia solidariti dia tu. Diorang lahir daripada generasi yang dididik daripada penulisan-penulisan akademik pada waktu tu lah. Dan sebab tu kalau kita tengok mainstream media kan, kalau di Twitter dia sebut MSM lah, mainstream media, MSM. Diorang ni dah tak signifikan kan. Walaupun diorang ni cuba macam-macam, tapi protes tu tetap berjalan. Maksudnya orang dah tak ambil kisah lah. Orang Eropah sendiri pun dah tak ambil kisah lah. Macam di Perancis kan, dia langgar je polis tu pakai jentera pertandingan dia tu. Maksudnya orang pun dah tak percaya dalam media lah. Kalau kita orang Islam memang kita tengok sekali pun kita tahu dia memang bias kan. Tapi orang sendiri pun hasil daripada penulisan akademik zaman 70-an 60-an tu, diorang pun dah tahu lah. Tambahan dengan media masa sekarang ni. Bila media masa dia ni dia lagi laju lah. Maksudnya dah memang tak boleh nak tapis lah. Bila orang boleh tengok sendiri kan macam mana anak-anak tu hancur kan. Image kezaliman tu dia sebab tu yang macam kita tengok macam yang tentera Amerika Syarikat tu era revolusioner dia sampai memang dia tak boleh nak tolerate lah. Dia rasa macam benda ni dah di luar batasan normal lah. Even bagi manusia yang
tak dididik dalam suasana Islam, dia dah tak boleh terima. Dia rasa ini memang satu benda yang dah lain lah, yang kekejaman yang Jadi kalau kita nak rumuskan dari segi apa yang tersebut ni, maknanya sebelum apa yang berlaku ni, mereka telah diproses dengan apa yang Allah susun lah, apa yang Allah susun dalam sejarah perubahan tamadun mereka itu secara tersusun. Kita tengok Allah telah mula-mula dia macam golongan yang kecil jadi penulis-penulis, tapi mereka ni serius. Mereka walaupun menongkar harus, tapi mereka tetap melaksanakan kajian-kajian sehingga akhirnya kesimpulan-kesimpulan yang mereka buat tu sampai hari ini kita nampak masih relevan untuk kita pandang rejim-rejim barat ni sebagai identiti yang begitu, yang masih sama dengan kejuruhan punya analisa. Jadi kalau kita tengok, mungkin kita boleh katakan bahawa inilah demonstrasi yang berlaku untuk menyokong isu Palestin ini adalah paradigm shift yang telah berlangsung sejak 30 tahun belakangan ini, 40 tahun belakangan. Dan sekarang ini dia macam kita kata kebenaran itu sedang berputik lah di Eropah. Dulu orang Eropah melihat orang Arab ni sebagai barbarik dan sebagainya lah, sebagai bangsa yang tidak bertamadun, bangsa gasar dan sebagainya. Dan sekarang ni mereka dah mula, terutamanya yang anak perasan selepas World Cup Qatar, mereka dah mula melihat sebenarnya kita ditipu. Bangsa ni pun sama juga macam kita, hebatnya. Boleh kita sebut punya tu lah. Dan anda rasa lagi satu, selain daripada perubahan akademik itu adalah macam kita sebut tadi, adalah perubahan media lah. Kalau zaman dulu, sebagai contoh, dulu ada satu wartawan lah yang anda respect hari ini, nama dia Robert Fish. Robert Fish ni dia wartawan British. Dia ada di Lebanon waktu peristiwa pembunuhan Sabra dan Shatila. Dia ada di sana dan dia tengok sendiri macam mana kena bunuh dan sebagainya. Dan itu menyebabkan dia punya darah dia macam mendidih kan, dia kata kecam macam ni kan. Dan dia pada waktu tu dia ambil gambar, video, dia hantar pergi London. Dia adalah koresponden, dia hantar pergi London. Tapi editor dia bagi tahu lah, terbitkan lah image-image ni letak dekat television. Tapi editor dekat London dia kata tak boleh ni kan, terlalu kejam, terlalu kata pun kita kena menghormati orang yang telah mati kan. Kalau kita tunjuk video ni apa, lepas tu dia kata macam kita tak respect pun dia waktu dia hidup kan, tapi waktu dia mati itu kita kena respect, kata kena jaga perasaan. Dan pada zaman waktu tu, salah satu sebab kenapa masyarakat Eropah boleh terima, sebab dia orang tak tengok image. Maksudnya image perang ni dia tak keluar. Kita ingat sebab orang Eropah ni dia dapat image perang ni daripada filem Hollywood. Filem Hollywood dia tembak macam tu lah. Dia tak nampak kejam otak burai dan sebagainya, budak-budak. Benda tu tak nampak. Dia nampak macam clean lah. Maksudnya perang nampak macam clean. Violence perang tu tak timbul. Tak nampak. Bom pecah, lepas tu habis bakar. Dia tak tunjuk scene orang mati, dia tak tunjuk. Jadi dia nampak macam perang ni satu benda yang hero, yang nampak macam clean, tak macam seolah tak ada orang mati dan sebagainya. Tapi Robert Fish kata itu bukan perang. Perang ni sebenarnya satu benda yang kalau kita tengok sendiri image tu kita tak boleh bayangkan. Sendiri dia tu pada kebinasaan lah, bukan kepada kepahlawanan tu. Dia nampak macam filem Rambo. Nampak Rambo. Nampak macam hebat dah naik perang ni. Tapi sebenarnya kalau orang tu sendiri pergi perang, dia tengok sendiri itu, dia akan dapat rasakan benda ni tak boleh, kita tak boleh sokong. Dan itu yang terjadi sekarang. Image tu keluar. Kalau zaman dulu image boleh ditapis, tapi zaman sekarang image tu dah kita dapat raw. Maksudnya apa, macam mana dia bom, macam tu kita dapat. Jadi itu menyebabkan kalau zaman dulu mungkin dia akan lalu tapisan editor sebelum dia boleh keluar daripada kajian tinggi. Sekarang ni tak ada lah benda tu kan. Jadi orang boleh tengok. Jadi benda tu menyebabkan orang Eropah sendiri dia nampak lah bahawa benda ni sebenarnya bukanlah seperti apa yang Hollywood ataupun Netflix tunjuk lah.
dia adalah perang yang sebenar. Anak-anak yang mati itu adalah anak-anak yang sebenar, budak-budak yang sebenar, budak-budak macam anak-anak dia orang ni. Jadi itu menyebabkan walaupun media yang mainstream tu masih ada, tapi dia tak dapat nak mengawal macam dulu. Itu adalah antara faktor lah yang mengubah diorang punya solid. Maknanya sudah ada satu, walaupun bukan majoriti, tapi sudah ada satu kumpulan yang besar yang sudah tidak mengikuti doktrin media arus perdana di Eropah, di Barat lah, kita sebut secara umum. Jadi untuk mengakhiri ini, apa yang kita podcastkan pada pagi ini, anda nampak ia ada menyetujui ataupun membenarkan satu perkataan Nabi SAW. Nabi kata la'in qulta zak fa inna fihim la khisalan arba'ah. Jadi bila kita tengok Eropah ini sudah mendekati kebenaran, sebenarnya kita kena ketahui dia telah memiliki 4 keistimewaan. Bangsa Eropah ini mengikut bukan Nabi kata, Amr bin As kata, dia kata sebenarnya bangsa Eropah ini memiliki 4 keistimewaan. Yang pertama, mereka memiliki kebijaksanaan. Jadi ini tak dapat nafikan. Sebab kalau kita tengok contoh macam Jennifer Grove, dia penyanyi, bila dia masuk Islam, sekejap je dia hafal Quran. Kita yang dah Islam lama ni tak apa-apa Quran. Kemudian mereka ini ada apa kita panggil, dalam genetik mereka itu ada cepat untuk bangkit. Dipanggil, disebut oleh Amr bin As, asra'u ifaqatan. Mereka ini paling cepat, bila sedar terus mereka bertindak. Mereka tak macam kita. Kita ni bagi blues, lambat, relax. Kita semua perlukan satu generasi, 2 generasi. Mereka tak, mereka dapat, mereka terubah. Dan mereka ini sangat cepat bangun daripada kekalahan. Disebut sini awsyakahum karwatan ba'da qarratin. Mereka ini bila mereka dikalahkan, mereka cepat datang balik. Kalau kita tengok mereka dikalahkan dalam peperangan yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mereka tidak terus mengalah. Mereka kembali dalam masalah Saladin Ayyubi. Kemudian dikalahkan dalam masalah Saladin Ayyubi, mereka tak mengalah. Mereka kembali merancang apa dengan apa disebut tadi, evangelical Kristian dan sebagainya. Itu mereka merancang untuk mengambil balik Baitul Maqdis dengan yang penting bukan lagi jadi milik yang menang dengan mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, mereka ini sangat empati kepada orang miskin. Kita tengok bantuan di Afrika, walaupun banyak bantuan-bantuan yang kita kata sebagai scam, yang guna nama United Nations dan sebagainya, tapi sebenarnya dia buat jalan keluar untuk dia pergi melancong ke Afrika je. Tetapi secara umumnya orang yang memberi derma tu dengan niat nak bantu orang miskin, dan orang yang lemah ni. Dan yang kelima, dia kata ini yang paling cantik sekali, yang paling baik sekali bagi mereka ini adalah mereka adalah orang yang paling tak boleh melihat kezaliman itu menguasai dunia. Jadi ini ciri-ciri Rom, ciri-ciri Barat yang telah disifatkan oleh Amr bin As. Sebab Amr bin As kan dia banyak berdagang di Syam, di Mesir, dan dia bertemu dengan mereka. Jadi ini kesimpulan dia dengan hadis Nabi yang dikata bahawa tidak berlaku akhir zaman, sehinggalah Barat ini, Rom ini merupakan majoriti. Jadi kita tengok hari ini kan, semua kita kena tunggu, orang nak kena tunggu apa pandangan Barat. Jadi inilah akhir zaman. Dan kita mendoakan supaya Allah membuka hidayah kepada mereka. Tetapi kita juga tidak boleh mengalah untuk menjadi bangsa yang lebih baik daripada hari ini dan masa lalu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Fatih kerana sudi menyertai kami dalam siri yang pendek ini. Mudah-mudahan ini adalah satu perspektif yang dapat membuka minda kita, supaya kita dapat logiklah kenapa bangsa Barat ini bangun untuk membela Palestin.
Jadi itu tamat untuk podcast dengan TV Haluan lah. Yang TikTok ni boleh kita teruskan insyaAllah. Ada buah tangan baru ni daripada Salman Fatih. Kita nantikan bila yang keluar. Minggu depan. Tajuk dia Resistance Sudah Berbunga. Sebab Ana bila Ana tengok dia, Ana menulis pasal Palestin ni. Dulu Ana tulis dekat blog kan. Dia tak nak baca pun. Tapi Ada Tapi lepas tu ada Ana tulis dalam forum, buku dan sebagainya. Lepas tu banyak haluan. Tapi nanti tengok Ana macam tak ada buku khas lah pasal Palestin. Jadi Ana rasa macam kena tulis satu lah. Tapi lagi satu sebab dia Ana tulis tu sebab waktu mula perang Taufan Al-Aqsa, Ana jadi macam panic attack. Jadi macam bila Ana tengok tu, Ana macam hari-hari Ana akan baca berita. Hari tu ada satu hari tu Telegram Hamas senyap kan. Dah kalah ke apa ni kan. Kita jadi macam takut kan. Jadi tapi masa ada balik kan, ada video kan, video Yasin 102. Jadi tenang ya. Jadi bila Ana baca berita tu, Ana akan tulis lah. Baca berita Ana dia jadi banyak lah. Lama Ana rasa yang dikumpulkan. boleh jadi buku. Jadi itu yang Ana rasa buku lah satu lah sebagai kita apa. Sebab Ana tengok macam di Eropah ni lagi satu lah. Diorang ni memang rajin menulis dan rekod kan. Dan benda tu jadi dia pas daripada satu generasi ke satu generasi. Dan dia berkembang, dia bukan sekadar tinggal jadi buku. Kalau dia macam sekarang macam kita sebut tadi kan, dia macam protes. Dia akan tunjuk organisasi. Maknanya buku dia tu bukan sekadar nak buat buku. Tapi memang lontaran idea yang daripada hati dia. Dan benda tu memang tersebar dan menjadi satu benda yang Macam kita tengok zaman kebangkitan Islam di Tanah Melayu pun, waktu zaman pra kemerdekaan, satu risalah Ahmad Rustamam tu demonstrasi orang lepas baca risalah, yang satu seruan itu satu kertas gajang lah. Jadi kita macam dah hilang penulis-penulis begini yang mana suara dia tu ada nyawa. betul lah. Jadi memang sebab tu Ana macam, sebab dekat Malaysia ni sebenarnya banyak penulis cerai mesti buku. Tapi dia tu lah, buku dia macam dah dekat. Dia macam bukan, kadang-kadang dia menulis ni, kalau kita tengok tulisan akademik kan, dia takkan sebut macam saya. Situasi ni menunjukkan bahawa maksudnya Tak ada emosi. Maksudnya dia hilang, tak tahulah, mungkin aku tak pasti. Tapi kalau anda tengok penulisan akademik itu, dia berbeza. Kalau tengok buku contoh Charles Darwin, dia akan cakap, saya rasakan, saya tak setuju dengan benda ni. Saya telah berbincang dengan orang ni di sini. Jadi maksudnya dia tahu, dia ni tengah buat something, dia aku fikir. Berbeza tak dengan penulisan akademik sekarang? Dia jadi macam satu benda yang Kaku. seolah-olah tak ada manusia dalam tu. Kalau benda tu dalam penulisan saintifik, contoh macam biologi ke fizik ke, mungkin logik lah. Kalau dalam penulisan sains sosial, Sastra, tamadun dan sebagainya, macam itu memang sains kemanusiaan. sejarah. Sejarah. Tapi manusia tu tak ada kan. Jadi macam tu lah. Sebab tu kadang buku tu dia tak sampai kepada orang sebab nilai orang tu tak ada dalam buku tu. Berbeza dengan kalau anda baca buku yang macam disebut tadi kan, dia tak hilang dalam benda tu. Kalau dia marah, dia akan tulis, saya tengah marah, saya marah ni. Jadi macam orang macam orang marah. Jadi macam tu lah. Macam Robert Fisk kan, dia kata macam kita kena benarkan lah apa wartawan ni tulis dalam keadaan dia marah. Sebab memang itu sepatutnya kita boleh buat. Kita kena marah. Jadi kita memang saya tulis dalam keadaan marah. Jadi kita tulisan yang marah tu lah yang akan menyedarkan orang. Kalau tulisan pun tak ada perasaan, macam mana orang Kita ada satu istilah dalam ilmu penulisan, kita tersalah faham. So kita tak nak didikte pembaca. Jadi akhirnya sehingga kita tidak memberi ruh kepada pembaca. Sebab
Seolah kita macam cerita, macam seolah kita nasihat anak kita, nak ikut-ikutlah, tak nak ikut sudah. Padahal tak, kenapa kita menulis? Kan, kita memang nak orang rasa. Dan rasa antara benda yang penting bila kita berbicara tentang isu-isu ummah ni, dia memang kena ada perasaan. Kalau kita tengok macam mana, kenapa sejarah Mongol lambat ditulis. Sebab penulis-penulis sejarah Islam tak boleh nak tulis. Kerana bila dia tulis, dia akan terlalu sedih. Dan kita kena panic attack. Mereka jadi trauma. Bila mereka tulis, mereka akan rasa kengerian-kengerian tu kembali. Sebab tu kalau kita tengok banyak penulisan tentang Mongol ni narration, bukan penulis daripada saksi pertama. Sebab yang saksi pertama tak boleh nak tulis. Kenapa? Kerana bila exercise penulisan zaman tu, dia tulis itu dengan sepenuh perasaan. Sebab tulisan mereka tu kita boleh merasukkan